Buletin Didik 23 Ogos bersama saya Syafri Izwan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru, berharap Kementerian Pendidikan KPM dapat meningkatkan kemudahan akses internet dan kelajuan jalur lebar bagi memastikan projek rintis hybrid dapat dijayakan dengan lebih berkesan. Presidennya Muhammad Azizi Hassan berkata, selaras dengan pelaksanaan itu, KPM juga perlu menyediakan peralatan pembelajaran seperti TV pintar, skrin layar dan alat peranti. Selain itu, katanya, guru juga perlu mendapatkan latihan intensif dari segi penggunaan teknologi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan pelantar pendidikan seperti platform Delima dan Google Education Learning. Pihaknya yakin ia bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada guru dan murid dalam kaedah pengajaran dan pemudahcaraan PDPC, tetapi juga mampu melonjakkan kecemerlangan pendidikan negara. Projek rintis hybrid ini dilihat bersesuaian dengan perkembangan semasa di peringkat global, terutama dalam era pembelajaran digital dan revolusi industri IR 5.0. Selain dapat meningkatkan pengetahuan murid, kreativiti dan inovasi guru serta perkongsian pintar PDP antara sekolah-sekolah sekaligus merapatkan jurang pendidikan dan digital. Ia diharap dapat mempercepatkan perkongsian ilmu serta kemahiran sekaligus mendedahkan murid untuk menggunakan aplikasi pembelajaran digital secara lebih berkesan. Justru, pihaknya berharap KPM dapat memastikan kelas yang kondusif dan interaktif dengan mengambil kira bilangan murid yang bersesuaian untuk sesi pengajaran. Pihaknya juga berharap projek rintis ini dapat diperluaskan ke lain-lain sekolah dan mengutamakan sekolah luar bandar dengan meningkatkan akses kemudahan dan internet. Sabtu lalu, KPM mengumumkan projek rintis membabitkan 550 kelas hybrid di 110 sekolah terpilih di seluruh negara bermula November depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin pada sidang media selepas merasmikan Majlis Transformasi Pendidikan Pemerkasaan ICT itu menjelaskan projek itu adalah sebahagian pelan transformasi KPM bagi memperkasa pendidikan digital negara. Penganjuran Persidangan Inovasi Dinamik Institut Pendidikan Guru 2022 atau lebih dikenali sebagai Persidangan MIND dijangka dapat memperkasakan budaya inovasi dan penyelidikan di kalangan warga pendidik. Persidangan MIND 2022 yang bertemakan mengupaya pendigitalan inovasi dan penyelidikan ke arah kecemerlangan pendidikan masa hadapan berlangsung selama 3 hari di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Datuk Razali, Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu. Persidangan dirasmikan oleh Nur Azman Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia turut memberi pengiktirafan dan penghargaan secara formal kepada warga pendidik yang berjaya menghasilkan penyelidikan dan inovasi pendidikan berkualiti serta berimpak tinggi. Selain itu, kumpulan sasar dapat meneroka jaringan yang berpotensi dalam mengembangkan inovasi pendidikan peringkat kebangsaan. Hasil penyelidikan dan inovasi warga IPG melalui persidangan itu juga dapat memberi impak dan manfaat secara langsung kepada pendidikan negara. Persidangan MIND 2022 turut menyediakan satu platform yang sesuai untuk kumpulan sasar berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam penyelidikan dan inovasi berasaskan digital. Berita baik untuk anak-anak negeri Pahang. Beasiswa Pahang bagi kategori sekolah rendah 2022 dibuka untuk murid tahun 3 sesi persekolahan. Menerusi satu kenyataan, Yayasan Pahang memaklumkan permohonan dibuka sekarang melalui pengurusan sekolah masing-masing sehingga 7 Oktober depan. Pelajar yang layak memohon termasuk mereka yang belajar di tahun 3 bagi tahun semasa di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dalam Negeri Pahang Darul Makmur. Syarat utama kelayakan, pemohon mestilah warga negara Malaysia termasuk ibu atau bapa penjaga. Manakala syarat lain, mereka mesti anak Pahang yang ditakrifkan sebagai pemohon atau ibu atau bapa dilahirkan di negeri Pahang Darul Makmur. Selain itu, ibu bapa pemohon mempunyai pendapatan kasar keluarga tidak melebihi RM2,500 digalakkan memohon bagi beasiswa tahun 4 sesi persekolahan 2023.
Pemohon boleh hubungi talian atau layari laman sesawang tertera untuk maklumat lanjut. Seramai 225 orang pelajar dan guru Sekolah Kebangsaan Ketengah Jaya 2, Dungun, Terengganu mengadakan pesta sukan tradisional sebagai satu usaha menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Aktiviti julung kali diadakan itu bertujuan memupuk jati diri pelajar selain memperkenalkan kembali sukan tradisional masyarakat Terengganu yang kini mula dilupai oleh golongan muda. Menurut Guru Besar Sekolah Terbabit, Sharifah Cik Ali, aktiviti tersebut adalah di dalam satu cabang pelaksanaan aktiviti satu murid satu sukan, 1M, 1S yang mahu pelajar bergerak aktif dalam aktiviti ko-kurikulum melalui sukan moden dan juga tradisional. Aktiviti itu juga turut melibatkan seramai 43 warga pendidik dan kaki tangan sekolah dan kesemua murid termasuk guru turut mengenakan pakaian tradisional masyarakat Terengganu. Antara permainan yang diperkenalkan ialah batu seremban, galah panjang, guli, terompah gergasi, lempar selipar, kasut tempurung dan selerak lidi, di mana murid-murid dilihat amat teruja dengan aktiviti tersebut. Tambah Sharifah, pelaksanaan aktiviti tersebut juga dilihat sebagai satu platform kepada pelajar untuk menyemarakkan rasa cinta dan jati diri terhadap bangsa dan negara. Pihak sekolah juga akan menjadikan acara tersebut sebagai acara wajib sepanjang bulan kebangsaan berlangsung dan akan turut memperkenalkan permainan tradisional dari negeri lain kepada pelajar. Selain daripada permainan tradisional, pihak sekolah juga bercadang untuk memperkenalkan lagi aktiviti kebudayaan dari negeri lain sebagai tambahan kepada sambutan bulan kebangsaan yang akan diadakan selama sebulan di sekolah. Melentur buluh biarlah dari rebung. Bagi menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi pewaris, seorang pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM mengambil inisiatif berkongsi pengalaman ketika mempertahankan kedaulatan negara bersama sekumpulan murid tabika. Abdul Hamid Badiu Azam, 72 tahun, mengambil pendekatan itu dengan tujuan untuk menyemai semangat jati diri dalam kalangan generasi pewaris ini. Katanya, semangat patriotisme perlu dipupuk sejak kecil supaya mereka faham erti sebuah kemerdekaan. Beliau yang pernah berkhidmat selama 16 tahun dengan ATM percaya usaha itu akan memberi kesan positif kepada minda murid-murid berkenaan, terutama mengenai tugas dan tanggungjawab seorang warga negara dalam mempertahankan kedaulatan negara yang merdeka. Saya rasa cukup seronok dengan kanak-kanak saya memberikan semangat kepada mereka. Kerana sekarang punya masuk dalam tentera tidak seperti saya dahulu. Teknologi dulu tak ada, sekarang teknologi kita betul-betul tinggi, itu saja. Beliau antara yang hadir sempena program prasambutan Hari Kemerdekaan ke-65 di Taman Bimbingan Kanak-Kanak Kemas, Bandar Baru Permat Jaya, Johor petang semalam. Turut diadakan pelbagai aktiviti bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan ke-65 ini. Seronok. Seronok sebab apa? Kibar-kibar bendera. Dapat kibar bendera. Hari ni adik berpakaian apa? Tradisional. Ha. Seronok. Hari ni adik berpakaian apa? Baju Melayu. Baju Melayu. Sekarang nak jadi apa? Cakap dia apa? Nak jadi pemain bola sepak. Di Perlis, usaha dua warga emas menyemarakkan sambutan kemerdekaan tahun ini cukup kreatif dan menarik perhatian. Mana tidaknya, Mahsuri Mahmud 64 tahun dan bapa saudaranya Rosli Ludin 73 hanya menggunakan barangan terbuang untuk dihias bersama jalur gemilang. Hasil kreativiti itu dapat dilihat di pondok kecil kediaman mereka yang terletak di Kampung Wang Besar di Bintong Kangar.
Sejak sebulan lalu, mereka saling bekerjasama menghias pondok ini menggunakan bahan terbuang seperti meja lama, cermin almari, kepingan marmar serta botol pewangi pakaian. Rosli mempamerkan bakat lukisannya di atas botol terpakai, pasu, basikal dan meja lama yang tidak lagi digunakan. Hasil tangannya itu turut diselitkan dengan unsur-unsur perpaduan bertemakan keluarga Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Nak sambut bulan kemerdekaan ni, saya macam tak ada macam tak kosong kalau saya tak melukis untuk membuat bahan-bahan untuk kemerdekaan ni. Dengan ikhlasnya lah, saya memang cintakan negara. Jadi bila sambutan bulan kemerdekaan ni, dengan sendirinya dia main semangat kita tu. Manakala Mahsuri pula membuat gubahan bunga daripada bendera Malaysia. Saya hias bendera, pakcik lukis, saya kata. Jadi saya ambil masa lebih kurang sebulan lah. Saya buat macam contoh bunga, hias di atas guna payung. Lebih kurang harga dia RM500 lah saya habis untuk bendera saja. Ini semua atas minat dan juga semangat patriotik saya. Usaha menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan itu telah menjadi rutin mereka saban tahun sejak 2018. Konservasi demi menjaga ekosistem, Taman Negeri Pulau Sembilan bakal diwartakan sebagai kawasan pelindungan marine MPA yang pertama di Perak. Menurut Pengarah Perbadanan Taman Negeri Muhammad Syahreza Hussein, gugusan pulau yang terletak 10 batu nautika dari Pulau Pangkur itu mempunyai pelbagai spesies unik, termasuk fotoplankton biru yang dikenali sebagai Bluteus. Inisiatif itu turut disokong Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Menurut Muhammad Syahreza, Kerajaan Negeri juga bersetuju menjadikan Pulau Sembilan sebagai MPA dengan pewartaan dijangka dikuatkuasakan akhir tahun ini. Ujarnya, bagi mengelakkan risiko aktiviti perikanan melampau, pihaknya bakal menghadkan jumlah nelayan yang berada di perairan pulau itu. We have to discuss with persatuan supaya dia ada catuan lah. Satu hari mungkin 10 bot ke, 20 bot ke. Dan dia orang kena take turn lah dengan dia punya ni. Supaya kita tak overfish lah. Kan? Lepas tu kita kena buat zoning lah. Di kawasan-kawasan mana dia boleh fish, kawasan mana tak boleh fish. Tambahnya, kawasan itu juga didapati mempunyai 5 spesies kuda laut yang dianggap sukar ditemui. Dalam program itu, lebih 40 sukarelawan terlibat dalam aktiviti membersihkan pantai dan dasar laut. Lebih 1,000 kilogram sampah sarap dikutip dan diasingkan mengikut jenis seperti peralatan perikanan, kaca, logam, botol plastik, kertas dan lain-lain. Untuk rekod, Pulau Sembilan sebelum ini ditutup daripada menerima kehadiran pelancong kerana ancaman kerosakan ekosistem. Bersua kembali. Seorang pelajar berkeperluan khas dari Kolej Vokasional Keningau berjaya menambat hati juri dengan cerita animasi tempatan bertajuk Semangga. Karya seni ini meraih hadiah tempat kedua menerusi pertandingan antarabangsa kategori cerita animasi di Festival Seni Monaco yang berlangsung baru-baru ini. Hasil kreatif Muhammad Zahrul Hanif Hanafiah ini berkisarkan semangat penjaga perahu yang mampu membawa tuah dan memberi perlindungan kepada nelayan dan pelayar mengikut kepercayaan mitos masyarakat dahulu kala. Cerita ini mengisahkan bagaimana ketamakan dan kejahilan masyarakat menyebabkan Semangga meninggalkan penempatan nelayan di bawah jagaannya. Semangga bertindak demikian kerana para penduduk setempat telah mengabaikan tanggungjawab memelihara alam sekitar dan menjaga kebajikan sesama sendiri. Akibatnya, kampung-kampung di pesisiran pantai mula dilanda malapetaka seperti ribut dan banjir serta pengurangan mendadak hasil tangkapan ikan. Bagaimanapun dengan usaha seorang pemuda membina dan menghiasi bot untuk menyeru semangat itu, Semangga akhirnya kembali ke penempatan asal dan keadaan pulih seperti sedia kala.
Karya ini membawa pengajaran untuk kita supaya sentiasa bersyukur dengan rezeki yang diberi dan pentingnya menghormati dan menjaga alam sekitar. Belon kembung berbentuk sebuah rumah di sebuah bangunan diletakkan di tengah dataran awam di Bristol, United Kingdom. Tujuan projek seni itu adalah meneroka bagaimana rupa sebuah rumah di Marrik dan bertujuan menilai semula cara hidup manusia di bumi. Artis Ella Good dan Nicky Ken menghabiskan masa selama 7 tahun menghimpunkan ahli sains angkasa, arkitek, jurutera, mereka dan juga murid sekolah untuk memikirkan bagaimana cara untuk kehidupan lebih lestari. This is a place for people to think about future living and how the scenario of life on Mars relates to their lives on Earth. Because on Mars you'd have to live within a really small, resourceful community. You'd have to fix everything when it breaks. You'd have to really consider every aspect of your daily life. So it's a place for thinking about all of those questions. Reka bentuk rumah itu dibangunkan oleh pasukan pakar dalam mencipta bangunan untuk persekitaran yang ekstrim seperti Antartika. Many similar kind of features, because for much of the year in Antarctica it's really hard to get outside. You have to make the most of every square metre of building that you can possibly build because it's expensive to build in the Antarctic. You have to limit your water usage, you have to limit your use of fuel, and you have to support the well-being of people living for sometimes 3 or 4 months in total darkness. So they're very similar features to living on Mars, and it's why Antarctica is often considered by the big space agencies as the best terrestrial analogue for space exploration. Rumah seluas 53 meter persegi dengan 2 tingkat ini dikuasakan oleh panel solar dan direka untuk menampung suhu purata negatif 63 darjah Celsius. Projek ini akan dibuka kepada orang ramai pada penghujung Ogos sehingga penghujung Oktober. Dragon Ball Super, superhero mengungguli carta box office Amerika Utara pada tayangan perdananya hujung minggu lalu. Filem anime itu mengutip $21 juta mengatasi ramalan penganalisis industri. Malah ia mengetepikan filem Beast, lakonan aktor berpengaruh Idris Elba yang hanya mengumpul $11.5 juta. Pencapaian keluaran terbaru Dragon Ball Super ini dilihat sebagai bukti kewujudan peminat anime di Amerika Syarikat. Ia diterbitkan oleh Crunchyroll yang biasa mendominasi pasaran filem di sana dengan karya-karya anime. Tahun lalu, Demon Slayer The Movie, Mugen Train, terbitannya menjana $21.2 juta, jumlah yang memberangsangkan ketika pawagam masih beroperasi pada kapasiti terhad. Sukan, kejuaraan badminton dunia di Tokyo, Jepun. Kemarahan pemain perseorangan harapan negara Eng Ziyong tersekat pada pusingan kedua siang tadi. Ziyong tewas kepada pemain Thailand Sitikom Tamasin. Cabaran pemain perseorangan wanita S. Kisona turut berakhir apabila tewas kepada lawan dari Vietnam seawal pusingan pertama. Di atas kertas, kelebihan memang berpihak kepada Sitikom Tamasin, pemain ranking ke-33 dunia, berbanding Jiyong ke-42 dunia. Tewas mudah pada set pertama 9-21, Jiyong tampil lebih kemas pada set kedua untuk menang 21-10. Set penentuan nyata mendebarkan dengan aksi pantas kedua-dua pemain. Tuah berpihak Tamasin menamatkan set penentuan 21-19 pada pertarungan keseluruhan yang berlangsung selama sejam 10 minit. Sementara itu, pemain perseorangan utama wanita negara S. Kisona nyata masih bergelut dengan tahap permainan sebenarnya. Pada saingan pusingan pertama, Kisona di ranking ke-54 dunia tewas mengejut kepada lawan dari Vietnam, Vu Thi Trang. Thi Trang, pemain ke-79 dunia, mara ke pusingan kedua dengan kemenangan 21-10, 21-17 dalam masa 37 minit. Turut pulang awal, pasangan wanita Lo Yi-wan dan Valerie Xiao. Mereka tewas kepada gandingan India Trisa Polly dan Gayatri Gopichan Pulela dalam tempoh hanya 31 minit. Trisa dan Gayatri ke pusingan kedua dengan kemenangan 21-11, 21-13.
Bola sepak Liga Juara-Juara Asia ACL, juara 2 kali Urawa Red Diamonds layak ke separuh akhir menewaskan satu lagi wakil Asia Tenggara Biji Patum United 4-0. Pada separuh akhir, Urawa akan berdepan kelab Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors. Selepas menang besar 5-0 ke atas Johor Darul Takzim di Stadium Saitama, giliran kelab Thailand BP Patum United jadi mangsa Urawa Reds. David Mobek Kalsoson membuka jaringan Urawa pada minit ke-32. 3 minit sebelum rehat, tuan rumah menjaringkan gol kedua menerusi Takoya Iwanami. Babak kedua terus menampilkan penguasaan Urawa apabila Yoshio Koizumi menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-65. Memasuki minit ke-72, Takahiro Akimoto melengkapkan kemenangan 4-0 juara 2007 dan 2017 itu untuk meneruskan aksi ke separuh akhir. Di stadium sama, hasrat satu lagi kelab Jepun Vissel Kobe ke separuh akhir dihalang wakil Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors. Tanpa perancang utama Andres Iniesta, Vissel terlebih dahulu di depan menerusi Koya Yuruki pada minit ke-66. Bagaimanapun kegembiraan Vissel tidak lama apabila Jeonbuk menyamakan kedudukan hanya 2 minit berselang hasil percubaan modul Peron. Kedudukan satu sama memaksa pemenang ditentukan menerusi masa tambahan. Jeonbuk memastikan kemarahan ke separuh akhir apabila Gustavo Henrique dan Moon Seon Min menambah jaringan pada minit ke-104 dan penghujung masa tambahan untuk kemenangan 3-1. Pertandingan seni latih di Festival Kopi Jordan mengakhiri buletin didik. Saya Syafri Zanohab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.